pencalonan khas untuk belia dan juga wanita dalam PRU yang akan datang bagi memastikan dan memulihkan politik di Malaysia ini, dan juga siapakah ikon dan juga ahli politik muda, contohnya mungkin Syed Saddiq, adakah parti politik muda ni sesuai dan juga dapat bertahan dan juga dapat berjaya dalam sistem politik sekarang. Silakan Saudara Khairul. Terima kasih Doktor. Okey, jadi yang pertama saya tengok ada yang macam Doktor kata tadi, dia bertanya adakah orang muda ni mampu lari daripada belenggu ataupun cara berpolitik senior yang ada sekarang, yang kita sifatkan tadi. Ramai yang setuju dengan Prof Doktor juga pasal memualkan. Kalau tanya saya sebenarnya bukan setakat boleh, malah saya bangga kalau kita nak katakan bahawa kita sudah ada orangnya. Kalau kita lihat di parlimen, aktor-aktor macam YB KJ, Hidrollah Ramai, kemudian kita ada YB Shahar, kita ada YB Nurul Izzah, kita ada YB Saddiq. Itu saya tengok semuanya aktor-aktor yang ke depan, mempunyai bakat dalam politik dan pentadbiran, tapi dalam masa yang sama tidaklah terlalu taksub dengan apa yang berlaku sekarang. Macam kita cakap tadi, kita sedang bercakap tentang masa depan. Sebab tu saya kata tadi yang penting adalah kematangan politik yang kita tak nampak. Sebab tu kita kata enough is enough. Bukannya persoalan orang tu muda ataupun tua. Kita nak politik dimensi baru, ditadbir dan dikemudi oleh orang baru yang caranya tidak seperti sekarang. Kita dalam keadaan pandemik, kita tidak ada masa sebenarnya pada saya untuk ahli parlimen kita di Dewan menunjukkan yang di dalam Dewan drama luar bertepuk. Kita bukan nak itu. Dalam keadaan sekarang, kita perlukan ahli parlimen kita bergerak secara dalam Dewan dan luar Dewan secara bersama. Jadi nak mencapai kematangan politik itu adalah dengan, saya rasa, perlunya nafas baru dalam politik kita. Jadi sebenarnya kalau kita bercakap pasal perlukah ada satu semacam pemilihan khas atau kota khas untuk belia ataupun wanita, saya berpendapat bahawa dalam keadaan perlembagaan, dalam keadaan perundangan pilihan raya yang ada sekarang, kita tidak dapatlah buat benda macam tu. Cuma dalam segi ini, walaupun dari segi perlembagaan dan perundangan itu tidak dapat, parti-parti politik sebenarnya boleh memainkan peranan dan memberi ruang yang cukup kepada belia dan wanita. Sebab sekarang ni saya tengok kadang-kadang di satu dua tempat tu asal ada, tu tak boleh lah. Letak di tempat yang rasanya mungkin tak menang, 50-50 nak menang, payahlah. Jadi kita tak boleh gitu. Saya tertarik dengan cadangan daripada Electoral Reform Committee yang saya fikir banyak kali disuarakan, iaitu perlu ada kota untuk wanita. Itu adalah satu perkara yang baik. Cuma kita tak nampak belia kat situ. Tapi tak apa. Kalau untuk orang muda macam mana pula? Berapa betul. persen? Saya berbuat idealnya 20 ke 30% sudah cukup. Kita macam kita cakap tadi, ramai yang kata pasal belia tak ada pengalaman, belia belum cukup matang untuk kita di peringkat belia ni, kita tidak pernah minta maknanya semua perwakilan tu harus belia, tak ada. Kita amat menghormati, macam saya kata tadi, yang tua kita hormat dan sanjung, dan kita perlukan mereka. Pengalaman mereka, kepakaran mereka kita perlu. Cuma kita nak lari pada kemelut politik lama yang berada sekarang. Sebab tu kita nak perubahan. Kita tidak cerita pasal tua atau muda. Of course, kita di peringkat orang muda nak representasi itu kita mahukan, betul. Tapi macam Prof Doktor cakap tadi, kalau kita bertukar sistem dan kita boleh mengadakan kota, itu adalah lebih baik. Cuma apa pun macam saya kata tadi, berbalik kepada kerjasama kita untuk memajukan masa depan negara, itu perlukan kematangan politik. Dan bila kita cerita pasal matang, muda ke, tua ke, wanita ke, subjektif. Jadi kematangan itu yang kita nak capai melalui beberapa pendekatan. Contohnya
pendidikan demokrasi dan politik yang lebih awal. Yang itu saya ingat saya akan discuss waktu di akhir rancangan ni apa yang belia nak.